Sup bro, sis, mother sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Sebelum aku teruskan video kali ni, macam biasa lah guys, aku tengok YouTube statistik aku, kebanyakan video aku, dekat 50% yang tengok tu tak tekan lagi butang subscribe. Jadi, hai, dah nak 30,000 subscribers lah. Korang tunggu apa lagi? Tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Dan macam biasa juga, aku nak bagi tahu last pre-order baju The Shield Fan Edition keluaran Bebe eksklusif aku punya side business ni adalah pada 4 April. Lepas 4 April kalau ada orang yang nak pre-order, kita dah tutup lah. Lepas ni dah tak buka lagi dah pre-order untuk baju The Shield Fan Edition ni. Kalau korang berminat, link ada dekat ruangan description kat bawah. Dan katalah kalau korang nak aku share design baju yang lain pula, aku letaklah satu link Shopee yang jual barang wrestling dekat ruangan description kat bawah juga. Okey, seperti yang korang tengok dekat tajuk video kali ni aku nak share kenapa aku rasa macam hamba ataupun tak berapa nak hype ataupun tak berapa nak best. Tapi the point is, sebelum nak ke WrestleMania ni, apa yang WWE dah buat sekarang ni, segala build up buat aku tak rasa excited pun dengan WrestleMania. Yang aku tahu, banyak kerja aku nanti minggu WrestleMania. Sebab WrestleMania malam pertama, malam kedua NXT Stand and Deliver, lepas tu ada Raw dan juga SmackDown lepas WrestleMania, Hall of Fame lagi. Barai babe, sekarang ni yang buat aku excited hanya dua je lah, Raw selepas WrestleMania dan juga NXT Stand and Deliver. Dua ni aku excited. Lain daripada tu, aku rasa biasa je. Macam, rasa macam pay-per-view biasa tapi perlawanan dia banyak. Aku tak tahulah kalau korang pun rasa benda ni juga ke tak, tapi itu apa yang aku rasa. First kali pun aku nak sentuh jugalah pasal Raw dan juga SmackDown minggu ni. By the time aku shoot video ni, SmackDown belum lagi. Ada Raw je, tapi WWE dah pun menjenamakan Raw minggu ni yang kita tengok hari tu dan juga SmackDown minggu ni sebagai ada Raw WrestleMania, WrestleMania Raw ataupun WrestleMania SmackDown ataupun SmackDown WrestleMania. Kenapa nak kena rebrand Raw dan juga SmackDown macam tu? Adakah itu satu attempt yang agak desperate untuk kau nak mempromosikan WrestleMania, dalam masa yang sama kau nak bagi Raw dan juga SmackDown minggu tu naik rating dia? Yalah, go home show kot. Tapi kalau rating teruk, maksudnya orang dah tak excited lah dengan WrestleMania. Bila kau dah letak nama macam tu, at least kau bagilah satu show yang sedap. Raw hari tu aku rasa apa yang best pun tengok Bobby Lashley buat dia punya comeback, dan juga Becky Lynch pergi potong Bianca Belair pergi potong rambut Becky Lynch. Itu je aku rasa sedap dekat Raw minggu ni. Promo Kevin Owens pun not bad jugalah. SmackDown kita tak tahu lagi, tapi kita dah tahu jugalah yang SmackDown kita akan tengok Andre the Giant Memorial Battle Royal dan juga Intercontinental Champion Ricochet lawan dengan Humberto Carrillo dan juga Angel Garza, triple threat match. Itu pun satu masalah juga, US Champion dengan Intercontinental Champion ni. Intercontinental Champion tak defend dekat WrestleMania, tapi defend dekat SmackDown. Lawan dengan siapa? Lawan dengan team US Champion lagi bagai tak defend dekat WrestleMania. Finn Balor masuk dalam Andre the Giant Memorial Battle Royal. Aku tak tahulah WWE ni kalau bagi Intercontinental dengan US Champion ni dekat watak baik, dia orang tak reti nak pakai langsung champion watak baik untuk dia orang punya mid card title ni. Aku expect dekat WrestleMania lah kita boleh tengok. Contohlah, since Universal dengan WWE Champion nak gabung, kau gabungkan je lah US dengan Intercontinental Champion tu. Tak ada function pun buat dua macam tu, lepas tu satu tu tak pakai elok-elok. So kau gabungkan, buat ladder match 7 orang. Ada Ricochet, ada Finn Balor, ada Damian Priest. Kau bubur lah sesiapa lagi yang kau nak letak tu, yang ada dalam Andre the Giant Memorial Battle Royal. Bukan tak ada yang deserve dalam tu, ada je. Kalau kau tak rasa dia orang deserve pun, janganlah bagi dia orang menang. At least dia orang ada dalam match tu. Kan WWE suka nak sumbat semua orang masuk kat WrestleMania. Nak cerita pasal sumbat tu, kita hold kejap. Tapi kita cerita balik, Intercontinental dengan US Champion ni memang bagi aku dah di-downgrade kan lah. Finn Balor, Ricochet, walaupun dua-dua ni dah consider champion yang kita suka sebenarnya. Yelah, Finn Balor kita rasa patut kena push, dah jadi US Champion. Ricochet patut kena push, dah jadi Intercontinental Champion. Last nak sedapkan hati kita tapi tak reti nak pakai baik-baik pun. So no point lah. Tadi aku dah cerita pula pasal sumbat semua orang kat WrestleMania. Tapi ada juga dekat SmackDown Intercontinental Champion Andre the Giant tu semua, dia orang tak lepas masuk ke WrestleMania. Tapi lain pula cerita dengan woman semua kau nak masuk dekat WrestleMania. Kita cerita pasal match card dulu lah. First kali SmackDown Women Champion ada Charlotte Flair dengan Ronda Rousey. Okay, tak ada masalah untuk aku. Raw Women Champion ada Bianca Belair dengan Becky Lynch.
Aku mula tak okey, tapi bila feud dia nampak macam makin personal siap potong rambut ni, aku dah mula okey dah. Aku tak okey sebab dah berapa kali dah kita tengok Becky dengan Bianca. Aku prefer lagi Becky dengan Liv Morgan ke Shayna Baszler ke orang yang patut jadi Raw Women Champion pula lepas ni. Yang aku macam kurang gemarnya WWE Women Tag Team Champion Dalam tu selain daripada champion Carmella dengan Queen Zelina, kau ada Shayna Baszler, Natalya, Sasha Banks, Naomi, Liv Morgan, Rhea Ripley. Okay, aku happy semua tu dapat dia orang punya WrestleMania moment. Tapi dalam masa yang sama, WWE dah berjaya tunjuk kat kita yang diorang punya tag team dekat main roster ni tak ada death langsung. Kau kutip je mana-mana, kau jadikan diorang tag team, naiklah diorang kat WrestleMania, dapatlah diorang punya WrestleMania moment. Bagi aku, WWE Women Tag Team Champion ni tak payah lah. In the first place, kalau dulu dia buat aku okey je. Lepas tu kau pakailah sekali dengan NXT punya Women Tag Team Division diorang kira okey lah, not bad. Sampai diorang sekarang ni boleh ada Women Tag Team Champion diorang sendiri kan. Aku lagi prefer Raw, SmackDown, NXT ni gabungkan untuk Women Division. Kalau tak boleh tak apa, Women Tag Team tu gabung macam hari tu yang diorang buat sebelum ni. Nak juga NXT buat Women Tag Team Champion dia sendiri, tapi the first place nak juga buat Women Tag Team Champion. So bagi aku dah tak payah lah. Title tu cantik tau, tapi Prestige tu macam not bad lah sebenarnya nak compare dengan Intercontinental dengan US Champion. At least ada daripada tak ada kan. Better jugalah daripada 24/7 Champion. Tapi siapa yang ada untuk challenge the title tu macam kau pakai kutip. Stone Cold jadi guest dekat KO show, obviously aku okay. Siapa je tak okay Stone Cold buat comeback. Seth Rollins lawan dengan opponent yang Vince McMahon pilih. Okay, kat sini rumours dah kuat lah, Cody. Kalau dia swerve orang lain macam Shane McMahon ke Goldberg ke, kita boleh tutup TV lah. Tapi takkanlah dia nak swerve dengan orang lain kot. Okay, Cody, okay, tak ada masalah. Aku okay yang tu, sebab Cody Rhodes kot. Tapi yang masalah aku kat sini daripada segi logik, Seth Rollins tak ada match kat WrestleMania. Vince McMahon panggil, lepas tu akan ada opponent of dia punya choosing. Tapi kau tak nak utamakan US Champion ataupun Intercontinental Champion dekat dekat main show, dekat WrestleMania tu. Ya, aku tahu Seth Rollins dengan Cody Rhodes lagi besar, tak ada masalah. Tapi daripada segi logik tu macam tak logik. US dengan Intercontinental Champion tak dapat naik ke. Aku malah nak ulang banyak kali lah benda ni. Aku okay Rollins dengan Cody Rhodes ni, tapi daripada segi logik, kenapa Rollins yang macam asyik kalah, dah tak dapat tempat kat WrestleMania, boleh juga lepas ke WrestleMania, tapi Intercontinental Champion dan juga US Champion tak boleh nak lepas. Dari segi storytelling ataupun logik lah yang gantoi kat sini. Rey Mysterio dan juga Dominic Mysterio lawan The Miz dan juga Logan Paul. Logan Paul okay lah, nak pakai sangat selebriti, pakai lah. Tapi aku lagi prefer match ni untuk title. US Champion pun okay kot. Masuk Finn Balor, masuklah Damian Priest, buat 6-way ladder match, better. Xavier Woods dengan Kofi Kingston lawan Sheamus dan juga Rich Holland. Satu lagi match aku rasa baik kalau letak match ni kat SmackDown. Intercontinental Champion ladder match ke apa ke, kau bubur dekat match ni. Tak pun kau jadikanlah Xavier Woods, Kofi Kingston, Sheamus, Rich Holland, Butch, Ricochet, 6-man ladder match untuk Intercontinental Champion. Daripada match macam ni yang kita boleh tengok dekat SmackDown je. Drew McIntyre, Happy Corbin. Ini kalau aku boleh mencarut, aku mencarut. Dah berapa kali dah nak tengok match ni, dan kita tahu Drew McIntyre akan menang. Match ni dah tak ada point dah. Aku tahu kau mungkin nak buat Happy Corbin tu nampak besar. Ada cara lain. Pun match ni Drew McIntyre, Happy Corbin, Ricochet, Kofi Kingston, Sheamus, semua ni boleh masuk ladder match untuk Intercontinental Champion. Kau ada banyak writer, kau pakailah writer ni untuk nak create satu story supaya everything make sense. Di Usos dengan Nakamura, Rick Books untuk SmackDown Tag Team Champion, yang ni aku okay. Tapi kenapa match ni yang macam lebih diutamakan, bukan Intercontinental Champion dan juga US Champion diutamakan? Okay, aku faham lah, di Usos okay lah, letak tepi lah, yang ni okay lah. Raw Tag Team Champion, RK Bro, Alpha Academy, Street Profits, Tag Team Champion boleh ada. Kenapa Intercontinental Champion, US Champion tak boleh ada? Memang aku akan ungkit je benda ni sampai habis video ni, sebab tak apa-apa. AJ Styles, match ni sedap lah. Brock Roman, Universal WWE Champion. Ni dah tak payah nak komplain banyak sebab dah pernah komplain dah dekat video sebelum ni kan. Kalau apa yang aku tak okay is kenapa WWE Champion pun nak sekali kan. Okay, nak gabung, tak ada brand split lepas ni, okay lah, faham lah. Tapi kau boleh buat triple threat kot bagi pemenang Royal Rumble. Lepas tu kau dah ada Brock yang tak perlu nak challenge sangat pun, tak perlu menang Royal Rumble, menang Elimination Chamber, ataupun yang menang Elimination Chamber boleh masuk match ni jadikan triple threat. Tapi aku faham lah, diorang nak buat macam The Rock, Stone Cold dulu, Andre the Giant, Hulk Hogan dulu, yang boleh je repeat beberapa kali dekat WrestleMania akan datang kan. Konon macam diorang dua lah is the big top superstar yang ada sekarang. Okay lah, yang ni tak apalah. Bobby Lashley or Moss, penat.
Sebab kau boleh je buat Bobby Lashley dengan Omos ni berlawan untuk US Champion. Finn Balor masuk, Damian Priest masuk. Omos tak perlu kena pin pun untuk kalah dalam match ni. Nak buat Omos macam ada fight dekat pay-per-view lain pun boleh. Yang paling penting kat sini prestige US Champion, bukan prestige undefeatednya Omos. Pat McAfee, Austin Theory, aku suka je nak tengok Pat McAfee berkusti balik sebab okay, yang ni aku tak faham satu benda lah. Kenapa WWE tak acknowledge pun yang Pat McAfee sebenarnya pernah berlawan dengan Adam Cole dekat NXT dulu dan match tu best. Dia buat macam Pat McAfee ni tak pernah berlawan sebelum ni. Lawan dengan Austin Theory pula tu. Daripada lawan dengan Austin Theory, match ni pun boleh buat US Champion, Intercontinental Champion, masukkan dua orang ni dalam match tu. Tak perlu pun bagi Pat McAfee menang. Tapi bagilah Pat McAfee stole the show. Macam mana dia buat dekat NXT dulu. Dia boleh buat flip apa semua benda tu kan. Boleh je buat. Nak tak nak je. Last sekali Johnny Knoxville dengan Sami Zayn lah. Yang ni tak kena lah Johnny Knoxville nak lawan dengan IC US Champion kan. Yang ni aku okey lah. Sebab kau nak pakai selebriti, aku lagi suka pakai macam ni, anything goes. Kena dengan apa Johnny Knoxville yang apa dekat yang datang daripada JS dengan Sami Zayn punya karakter yang sekarang ni aku rasa macam dia bawa karakter dia dengan sangat baik. Walaupun aku prefer Sami Zayn yang underdog dulu, tapi aku faham lah nak pakai sangat selebriti, pakai ini cara yang lagi better lah daripada kau pakai Logan Paul The Miz lawan The Mysterios tu. Macam cerita pun bukan cerita yang terlalu power lah. So itulah basically semua match card yang aku dah go through, yang aku kata yang mana aku rasa okey, yang aku rasa tak okey. Tapi majoritinya involve balik pada point US Champion dengan Intercontinental Champion lah. Kau buat title 2 tu nampak tak prestige, baik kau masukkan je ataupun jadikan satu je. Dan harapnya SmackDown WrestleMania minggu ni best lah. Dan aku pun yakin juga NXT Stand and Deliver ni akan lagi best daripada WrestleMania. Dah lah, tak ada benda lagi nak cakap lah. Just that jangan lupa lah order baju The Shield Fan Edition ni 4 April last. Hopefully korang enjoy tengok WrestleMania. Sakit tekak aku bercerita. Selamat WrestleMania lah. Macam orang kata tahun baru, hari raya aku rasa macam Royal Rumble, tapi WrestleMania ni macam tahun baru. So selamat tahun baru wrestling untuk korang semua. Dan mungkin korang tertanya kan, aku buat live ke tak WrestleMania ni? Okey, aku bagi tahu sekarang. WrestleMania pertama, malam pertama dan juga malam kedua. Untuk kita pagi pertama, pagi kedua lah. WrestleMania pagi pertama, pagi kedua aku tak buat live. Sebab apa? Aku akan live dengan Astro. Jadi make sure korang check out channel Astro Arena 802. Aku akan live dengan Gocho Gang dekat Astro buat WrestleMania watch along untuk WrestleMania yang first dan juga second. Hall of Fame pun aku tak buat live, tapi NXT Stand and Deliver kalau aku larat aku buat live. Kalau tak aku buat live masa Chelsea dengan Brentford ke. Itu pun kalau aku larat jugalah. Sebabnya Sabtu saja kau nak kena layan SmackDown, Rampage, NXT Level Up, Hall of Fame. Malam tu kau nak kena layan Stand and Deliver. Habis tu kau nak kena shoot video. Lepas tu sahur lagi. Puasa first. And then lepas dah sahur tu, subuh, nak kena siap-siap pergi ke Astro untuk live yang WrestleMania pertama pula. Barai babe. So kalau tak ada live tu aku minta maaf lah. Tapi lepas dah habis WrestleMania pertama, kedua, dah up review NXT Stand and Deliver, dah up apa lagi yang nak kena up lah, video Raw lepas WrestleMania ke apa ke, aku buatlah live Create Superstar dekat 2K22 dan juga apa tu? Main My Rise pula. Sorry lah kalau review WWE 2K22 tak awal, sebab aku nak main pun macam tak menyempat. Faham-faham je lah, kita ada kerja full time, tak boleh nak full time buat konten lagi. Kalau boleh buat full time konten aku okey kan, boleh lah, sempat lah kot. So itu je lah. Jemput layan semua video yang korang nampak kat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi. Mother Father.